Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsi cara buat bunga ros daripada fresh cream. Jom kita mula. Okey, mula-mula saya kenalkan dulu peralatan yang perlu kita gunakan. Okey, ini paku bunga ros. Bahan-bahan ni, peralatan ni semua boleh dibeli di kedai menjual bahan dan peralatan kek. Okey, kemudian gunting. Gunting ni perlu yang di hujung dia runcing seperti ini ya. Jangan guna yang lebar seperti gunting dapur, itu tak boleh guna. Okey, ini pula nozzle jenis bulat ni untuk membuat dasarnya. Sebab saya sudah gunakan nozzle bentuk bintang ni untuk buat border, jadi tidak perlu bentuk bulat ni pun boleh, guna saya bentuk bintang ni. Jadi tidak perlu tukar-tukar nozzle, tidak mengotorkan banyak peralatan. Seterusnya ini nozzle untuk bentuk daun. Yang kecil begini selalu dia sesuai untuk dibuat pada cupcake. Okey. Bentuk begini. Okey. Saya suka guna bentuk yang seperti ini, seperti nozzle ni, sebab apa? Bunga yang keluar bagi saya lebih cantik daripada nozzle yang seperti ini. Yang ini pun untuk daun juga, ini pun untuk daun. Ini daun dia cantik. Bila kita pump, dia akan keluar macam berombak-ombak lah daun dia tu. Cantik. Ini kalau guna untuk cupcake sesuai sebab dia kecil. Tapi kalau untuk kek-kek yang besar, gunakan nozzle yang ini. Nozzle bentuk ni juga sesuai untuk daun yang kita nak buat bila kita nak pump, kita nak dia jadi bernegak. Okey. Kalau yang macam yang sebelum tu tadi, yang jenis nipis tu, itu kurang sesuai. Dia cuma dilayangkan saja di atas kek. Okey, sekarang ni seterusnya ni nozzle untuk bunga ros. Ini favorite saya. Dalam video ni saya gunakan yang ini, bentuk seperti bulan sabit. Kalau bentuk dia seperti huruf C, itu untuk orang yang left-handed. Okey, yang kecil-kecil seperti ini, yang ini boleh untuk kek, tapi yang sebelum tadi itu sesuai untuk cupcake. Yang nozzle yang kedua tadi. Ini bentuk macam seperti bentuk S. Boleh juga, tapi saya kurang gemar guna tu. Ini dia punya petal akan jadi lebih lebar. Ini pun sama juga. Favorite saya yang pertama tadi. Okey, jadi terpulang pada anda nak guna yang mana satu. Nozzle bunga ros ni dia ada dua penghujungnya. Satu hujung tu dia lebar sedikit dan yang satu lagi hujung dia runcing. Semasa kita mempam, pastikan yang lebar tu berada di bawah. Dia mesti jangan terbalikkan begini ya. Arti dia sepanjang masa kita mempam tu, yang lebar tu kena di bawah. Kalau ikut masuk akal dia pun, yang lebar tu kena di bawah kan, yang kecil tu di atas. Betul tidak? Jadi yang di bawah tu dia jadi seperti pemegang untuk di atas tu. Jangan pusing begini ya semasa mempam. Okey. Okey, untuk campuran warna pula, warna merah titiskan pada fresh cream. Kemudian gaul fresh cream tu jangan gaul terlalu sebati sampai semua warna fresh cream tu warna merah. Boleh juga kalau nak begitu, tapi kalau saya lebih prefer gaul sedikit. Ini di video ni tidak berapa jelas. Yang saya mau tunjukkan, daun pun buat begitu ya. Yang saya nak tunjukkan, campuran tu nanti nampak seperti berurat-urat lah. Okey, dia bukannya sekali solid warna merah atau solid warna hijau. Jadi warna daun dan bunga tu nanti akan nampak seperti ada ton. Okey. Okey, ini nozzle yang saya gunakan. Nozzle bentuk seperti bulan sabit tadi tu. Jadi masukkan seperti biasa krim tu. Setiap kali selepas masukkan, sebelum digunakan, pastikan picit sedikit bagi keluar sedikit icing tu. Kita tidak mau nanti tengah-tengah kita buat bunga ros tu dia akan meletup, ada angin kan, jadi dia meletup, jadi corak kita tu tidak cantik nanti. Kita terpaksa buat semula. Ni pula nozzle bentuk bintang. Kek tu tadi, basic kek tadi, border dia saya guna bintang kan. Yang ini saya dah tercuci lah nozzle ni, tapi kalau anda dah buat kek, border kek tu tak perlu cuci lagi, guna saja tu untuk buat dasar bunga ros nanti. Untuk hiasan kali ni, okey, saya pump dulu sedikit
fresh cream di tengah-tengah kek supaya tapaknya lebih tinggi daripada permukaan kek. Kemudian ambil paku bunga ros tu, pumpkan guna nozzle yang bentuk bintang tadi dan jadikan seperti kon seperti ini. Okey, bentuk kon seperti ini. Okey. Kemudian pump guna nozzle ros, di hujung dia tu tutupkan keliling. Satu lingkaran tutup. Jangan bagi nampak yang warna putih tadi tu. Kemudian kita pump sebanyak 3 kelopak untuk lingkaran seterusnya. Dan 3 kelopak tadi tu mesti menutupi satu lingkaran. Okey? Untuk lingkarannya kelopak yang kedua tadi kena tindih sedikit dengan kelopak yang pertama, begitu juga seterusnya. Okey? Dan kelopak tu buat seperti huruf N kecil ataupun U terbalik, U ke atas begitu. Okey. Ya, seterusnya buat lagi satu lingkaran, gunakan 5 kelopak. Kalau macam rasa bunga ros nampak kurang sempurna, boleh tambah ke 6 kelopak atau tambah di mana-mana yang perlulah. Untuk step yang ketiga ni, masa mula-mula buat kelopak yang pertama, dia mesti berada di antara pertemuan 2 kelopak yang nombor 2 tadi. Dapat tak apa yang saya maksudkan ni? Maksudnya kalau selepas buat lingkaran, satu lingkaran penuh di atas tadi, di puncak tu tadi, kemudian yang keduanya, baris kedua kita buat 3 kelopak untuk jadikan satu lingkaran. Untuk yang baris yang ketiga tadi tu, untuk memulakan kelopak tu tadi perlu berada di pertemuan 2 kelopak yang sebelah atas tu tadi. Kemudian seterusnya buat sampai 5 kelopak dan dia akan jadi satu lingkaran tu. Bila dah siap, tengok bunga tu. Kalau macam kurang sempurna, tambahlah kelopak lagi. Okey, tidak semestinya kena perfect 5. Ini pula saya tunjukkan cara buat bunga ros tanpa menggunakan nozzle yang satu tadi tu, nozzle yang bintang ataupun bentuk bulat. Bagi saya lah kan, cara saya menghias kek, saya seboleh-bolehnya cuba menjimatkan penggunaan peralatan. Jadi kita tidak susah sangat nak membasuh nanti. Macam seperti hiasan ni menggunakan satu warna saja kan, tetapi kadang-kadang kita perlu membuat kek menggunakan pelbagai warna, kadang sampai 4-5 jenis warna. Jadi kadang-kadang kita punya nozzle pun terhad, peralatan kita pun terhad. Jadi kita kena bijaklah macam mana menyusun penggunaan dia macam ini kan. Tidak perlu gunakan nozzle bulat ataupun nozzle bintang tadi untuk dasar dia. Guna saja yang nozzle untuk ros tu tadi, pun boleh jadi juga bunga ros. Jadi saya buat bagi 2 option lah cara membuat dia. Tapi bagi anda yang baru mau mencuba, saya syorkan gunalah nozzle yang khas untuk buat dasar dia tadi. Okey, sebabkan lebih senang lagi buat begitu daripada guna satu nozzle saja. Bila anda sudah dapat basic dia nanti, macam mana cara buat, macam ni kan, bila dipump dah sedia jadi bentuk kon, jadi tinggal lilit set di atas itu. Dan ingat jangan nampak warna putih tu. Jadi arti dia kalau anda ada lebihan icing kan yang warna lain, boleh guna saja, sebab nanti dia akan tertutup juga warna dia tu. Cara ni lebih senang lah dibanding guna bunga ros, guna nozzle bunga ros tadi tu. Tapi boleh cuba. Nanti bila sudah selalu buat bunga ros ni kan, anda mesti boleh buat begini juga. Saya harap video ni dapat menerangkan dengan jelas ya. Sekiranya macam anda masih kurang faham lagi macam mana cara buat bunga ros ni, sila komen di bawah. Dan jika perlu saya share cara yang lebih detail lagi, cara buat bunga ros ni, sila komen di bawah juga ya. Seperti ini, saya gunakan nozzle lain untuk buat dasar tu, berbentuk kon gini. Okey, buat satu lingkaran, pertama sekali buat satu lingkaran, tutup di atas dia, kemudian 3 lingkaran. 3 lingkaran tu kena
tutup sampai satu bulatan kemudian 5. Lepas tu tengoklah kalau macam dia kurang balance, macam nampak sebelah lebih besar, tambah sikit kelopak dah. Itu cuma asasnya saja. Dimulakan dengan satu lingkaran, kemudian 3 kelopak untuk membuat satu lingkaran, kemudian 5 kelopak untuk membuat satu lingkaran. 1, 3, 5. Okey, yang ini buat lingkaran 1 di atas, 3 kelopak untuk satu lingkaran, kemudian 5 kelopak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan bentuk gerak kalau nampak kurang sempurna, tambah 1, 2 lagi pun tidak kisah. Kalau cara nak pump tu bentuk dia seperti huruf N kecil. Okey. Kelopak bunga ros ni dia tidak boleh bertingkat-tingkat Maksud dia nampak seperti bertingkat-tingkat tersusun. Dia mesti berselang-seli seperti sisik ikan. Kalau penjelasan saya ataupun video saya kurang jelas, sila komen. Anda dialu-alukan untuk mengajukan pertanyaan. Okey, bila sudah lengkap bunga ros ni, susunlah, seimbangkan ikut yang sedap mata anda memandanglah. Okey. Untuk tepinya pula kita perlu ada 3 hiasan kan. Untuk atas, bawah dan tengah. Untuk kek bunga bentuk floral ni selalu saya suka letak dia di bawah begini. Saya anggap dia seperti bahagian tengah lah. Okey, ini saya buat kelopak-kelopak bunga, 2 kuntum kelopak bunga. Cara dia senang saja, picit sehingga dia melekat pada icing yang putih itu. Kemudian bentukkan dia seperti bentuk N, huruf N kecil. Buat 2 kali. Jadi nampak macam dua keping kelopak bunga bertindih. Kalau anda mau letakkan kelopak ni di tengah tepi kek tu boleh juga. Okey, sekarang ini nozzle yang saya tunjukkan awal tadi, nozzle untuk daun. Untuk kali ni saya mau warna daun tu ada rona-rona merah sedikit. Jadi gunakan saja piping bag yang gunakan untuk bunga ros tadi. Keluarkan semua icing warna merah tu, kemudian masukkan saja icing warna hijau. Jadi tidak perlulah anda memakai 2 piping bag. Kemudian tepinya ni buat daun begitu saja. Okey. Pump, kemudian tarik. Pump, pastikan dia melekat dulu baru kita tarik. Sebab kalau dia tidak melekat, nanti kita tarik nanti dia terikut sekali. Okey. Senang saya begini. Nampak tu dia ada macam rona merah kan? Okey. Untuk hiasan yang untuk daun bahagian atas, selalu saya mulakan di bahagian tengah dulu. Tapi sebab saya nak tunjukkan cara menutup noda-noda yang terdapat pada kek anda, kita tutup macam ni. Nampak daun tu dia ada rona-rona merah kan? Okey, untuk ada yang cacat celah pada atas permukaan kek, jangan risau, tutupkan dengan hiasan daun macam tu. Gini. Selalu saya mulakan dari tengah dulu ya. Untuk daun ni jangan terlalu banyak Jangan nampak macam daun tu lebih banyak daripada bunga. Jadi kek tu nanti nampak kurang menarik. Yang ini daun dia saya buat meleret sampai ke bawah. Jika ada kesilapan kita boleh gunakan gunting tadi tu. Gunting saja, tarik dia. Okey, kemudian tindih dengan icing yang baru. Di tepi-tepi ni boleh juga kalau nak buat seperti daun-daun rose petal yang berguguran, bertaburan di tepi-tepi tu jatuh ke bawah. Boleh buat macam tu. Tapi sebab ini kek untuk lelaki, jadi saya minimizekanlah hiasan dia. Hiasan ni selalu dia begini sesuai untuk hantaran pertunangan. Ataupun kek kahwin pun boleh juga. Tapi kalau selalu dia untuk kek pertunangan, border dia saya tidak buat begini. Yang ini asas hiasan dia saja saya tunjukkan. Anda boleh
tambah mana-mana yang patut ikut kreativiti anda. Yang macam ni kan, nampak ada lubang tu, isikan dengan dengan warna hijau tadi, daun tu, tarikkan keluar. Jadi nampak seperti daun lah. Bunga tu dikelilingi dengan daun. Okey, jadi tidak nampaklah kosong yang dasar di dalam tu. Okey, ni saya buat dia seperti berguguran sampai ke tepi kek lah. Seperti ini. Kelopak bunga tu pun kalau nak buat pun boleh juga. Kalau buat kelopak bunga tu jatuh ke tepi, tidak perlu letak di tepi-tepi tu pun boleh. Yang keliling tadi, kelopak-kelopak bunga dikeliling di bawah tu kan, jangan letak. Letakkan saja kelopak tu ikut deretan daun-daun yang seperti berjuntayan jatuh ke bawah tu. Jadi pandangan mata kepada kek anda nampak lebih menarik lagi lah. Beginilah hasilnya. Saya harap anda yang belum pernah buat bunga ros daripada icing berjaya membuatnya. Barakah. 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 Fi umrak. UMRAK. MUHMUDK.